أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesihatan untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan dengan keberadaan kita pada malam ini akan menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada malam ini tuan-tuan sekalian, kita akan kongsikan tentang kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Zulbijadain. Zulbijadaini. Gelaran dia Zulbijadain, yang mana kata Abdullah bin Al-Muzani, nama dia Abdullah bin Al-Muzani, laqad nadatid dunya dzal bijadaini fa asamma uzunayhi an sama'i aswatiha wa aqbala 'ala al-akhirati yatlubuha min kulli sabilin. Yang mana tuan-tuan sekalian, Zulbijadain ini ataupun nama dia Abdullah Al-Muzani, kata pengarang, laqad nadatid dunya dzal bijadaini, telah memanggil dunia akan Dzal Bijadain. Makna dunia ni panggil dia. Fa asamma uzunaihi an sima'i aswatiha, maka dia memekakkan telinganya daripada mendengar suara dunia. Wa aqbala 'ala al-akhirah yatlubuha min kulli sabilin, dan dia mara kepada akhirat. Yatlubuha, dia mencari akhirat, min kulli sabilin, daripada setiap jalan. Ini cerita dia tuan-tuan sekalian, yang mana kata pengarang, ala yaminir rakibi minal madinatil munawwarah ila makkatil mukarramah jabalun akhdarun as-sufuh. Kalau kafilah daripada Madinah Munawwarah nak menuju kepada Mekah Mukarramah, dia akan jalan, perjalanan tadi dia akan jalan tuan-tuan sekalian, yang mana dia akan lihat di belah kanan dia. Di sebelah kanan daripada Madinah menuju ke Makkah Al-Mukarramah,
Di sebelah kanan ini akan ada satu jabalun akhdar, satu gunung yang berwarna hijau. Gunung yang kehijauan, nadirul zura, yang mana yang cantik, yang menarik. Kalau lalu tu nampak satu gunung hijau yang cantik menarik. Wariful zilal, yang panjang mengunjur. Yud'a Jabal Warqan, dinamakan bukit ini sebagai Bukit Warqan ataupun Gunung Warqan. Yang mana tuan-tuan sekalian, di gunung inilah terdapatnya satu puak daripada puak kabilah yang namanya Muzainah. Dia duduk di celah-celah ataupun di kawasan bukit yang namanya Bukit Warqan. Fi syi'bin min syi'abi dhalikal jabal al-qarib bin Yathrib, di celah-celah ataupun lorong-lorong bukit ini yang dekat dengan Yathrib ataupun Madinah. Nama dulu orang panggil Yathrib, ditukar kepada nama Madinah oleh Nabi SAW. Ulida Abdul Uzza bin Abdi Naham al-Muzani, maka lahirlah seorang budak yang namanya Abdul Uzza, hamba kepada Al-Uzza bin Abdi Naham al-Muzani. Jadi nama dia sebelum tu nama yang buruklah, Abdul Uzza. Li abawaini faqiraini, itulah ayah mak dia ni orang yang fakir miskin, orang yang susah. Wa qad kana miladuhu qubayla matla'in nuri fi Makkah al-Mukarramah bi zamanin yasir. Yang mana dia ni lahir ni sebelum daripada munculnya cahaya daripada Mekah Mukarramah dalam keadaan tempoh masa yang sedikit saja. Maknanya dia lahir ini sebelum daripada cahaya yang Nabi bawa daripada Mekah Mukarramah ini. Cahaya Nabi SAW, cahaya Islam. Yang mana tuan-tuan sekalian, ghaira anna yadal manuni ma labithat an ikhtaramat walidat tifli al-Muzani wa huwa lam yadruju ba'du fatahalafa alaihi al-yutmu wal faqru. Tak lama kemudian lepas dia lahir ni, lepas dia lahir sebelum sikit daripada cahaya Nabi SAW sampai di Mekah Mukarramah, tuan-tuan sekalian, mak ayah dia pula mati. Malakal maut datang menjemput mak ayah dia. Lalu mak ayah dia mati, belum sempat dipandai berjalan lagi. Tak dah nak berjalan pandai lagi, mati dah mak ayah. Maknanya tuan-tuan sekalian, dia ditimpa dengan keyatiman dan kefakiran. Dua-dua benda sekaligus. Yatim, anak yatim piatu, mak ayah mati, kemudian jadi miskin. Tak ada harta lah, pasal mak ayah pun tak ada harta juga, tuan-tuan sekalian. Ini yang berlaku kepada Zulbijadain ini. Lakinnahu kana litufailil yatim al-faqir ammun ala haddin kabirin min wafratil ghina. Tetapi tuan-tuan sekalian, bagi budak ini yang yatim, yang fakir ini, ada seorang pak saudara. Ada pak saudara dia ni yang kaya raya. Ala haddin kabir, maknanya kaya raya lah, banyak harta. Wa bastatil aish, seorang yang senang lenang. Banyak harta, benda senang lenang, banyak benda-benda kekayaan yang dia ada. Walam yakun li ammihi hadza waladun yuzayyinu hayatahu aw aqibun yarithu amwalahu. Yang mana pak saudara dia ni tak rajin dengar lagi, belum dihiasi dengan, kita panggil apa, nilai tawa, hilai tawa suara budak-budak. Dia tak ada anak. Maka bila tak ada anak ni tuan-tuan sekalian, bila mana anak saudara ni ada macam anak dia lah, dia sayang pada anak dia ni, anak saudara dia ni. Dan tidak ada orang yang boleh mewarisi harta dia, pasal dia tidak ada waris. Fa'uli abibni akhihi saghir, maka disayanglah anak saudara yang kecil ini. Sayang sungguh, jaga sungguh. Wa anzalahu min nafsi wa malihi wa manzilatal waladi min abi, yang mana dia ni macam seorang pak lah, seorang pak yang mana jaga anak sendiri, bagi harta, bagi kasih sayang dan sebagainya.
Syabbal gulamul al-muzani, tuan-tuan sekalian, tak lama kemudian budak ni makin dewasa. Budak ni makin besar. Dan dia duduk di akhdani jabal, duduk di pergunungan Warqan al-muniqatil muriqah, yang subur kehijauan. Fa khala'a alaihi al-jabalun nadiru riqatan min riqatihi, yang mana kehidupan yang duduk di pergunungan ini kehidupan yang aman damai, yang permai. Duduk gunung, tak ada orang nak cara duduk gunung ni. Jadi membentuk peribadi dia, membentuk jiwa dia, yang mana menjadi seorang yang safa'an min safaihi, halus peribadi dia. Halus, budak jurulah, budak halus peribadi. Fanasha'a murhafal his, seorang yang lahir dalam keadaan yang peka. Safiyan nafsi, jiwa yang bersih. Naqiyal fitrah, dan fitrah yang jernih. Fakana dhalika sababan akhara li an yazdada ammuhu wala'an bihi wa ithara lahu. Dan inilah sebab yang kedua menyebabkan pak saudara dia ni makin sayang pada dia. Kalau tadi sebab apa? Sebab dia tak ada anak, dia tak ada waris. Yang kedua, budak ni pula budak juru. Budak yang halus hati dia, jiwa dia bersih. Maka bertambahlah sayang kasih kepada anak saudara dia ni, dan mengutamakan dia. Maknanya tuan-tuan sekalian, nak apa dia bagi pada anak saudara dia ni? Nak apa bagi? Sebut je nak apa. Kalau zaman kita ni nak apa? Bagi tahu ya. Nak motosikal, ayah beli. Nak kereta, ayah beli. Nak rumah, ayah beli. Ayah beli belaka. Nak baju, nak apa? Nak kasut, ayah beli belaka. Kenapa? Sayang dan kasih, tuan-tuan sekalian. Ini dia. Harta banyak. Wa ala raghmi min anna al-fata al-muzani qad balagha mablagha ar-rijal. Kemudian budak ni, tuan-tuan sekalian, makin lama makin besarlah, makin remaja. Yang mana fa innahu lam yasma' bid-dinil jadid. Dia tak pernah mendengar tentang agama yang baru. Tak sampai kepada ilmu dia ni sesuatu daripada akhbari sahibihi Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaihi. Tak pernah sampai di telinga dia perkara atau berita berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain mungkin sampai dah, kat dia tak sampai lagi berita tentang agama yang baru ni. Wa qad istatala dhalika hatta sa'idat Yathribu biyawmihim al-mubarak. Yang mana berpanjanganlah waktu itu, tuan-tuan sekalian, sampailah bumi Yathrib ini bergembira. Bumi Yathrib ni, bumi Madinah ni rasa penuh dengan kegembiraan, keberkatan, yang mana datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muhajirin. Waktu ni barulah dia dengar berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu dia tak tahu. Kenapa? Kerana dia tak ada orang cerita pada dia. Duduk di gunung. Berita tak sampai, tuan-tuan sekalian. Melainkan lepas Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi hijrah, barulah dengar berita tentang kedatangan Nabi SAW. Maka budak ini, Fata al-Muzani ini, fatafiqa yatatabba'u akhbar Rasulil Karim. Dia pun selidiklah berita-berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk cari berita-berita Nabi ni. Yang mana dia duk cari keadaan apa cerita tentang Nabi ni. Bagaimana keadaan Nabi ni. Hatta innahu katsiran ma kana yamkusu sahabata naharihi. Yang mana, tuan-tuan sekalian, sehingga dia ni banyak duduk di waktu siang dia ala janibit tariqil mufdiyah ila al-Madinah. Dia duduk di jalan, di jalan orang nak pergi ke Madinah. Jadi bila mana orang nak pergi ke Madinah ni, dia akan tanya orang hak pergi itu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafilah-kafilah mari daripada Mekah ke Madinah ni akan tanya tentang berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang daripada Madinah ke Mekah pun dia tanya.
kenal tak Nabi ni? Dia akan tanya berita-berita. Selidik tuan-tuan sekalian. Dia tanya macam-macam soalan berkenaan dengan agama yang baru dan siapa-siapa yang menjadi penolong dia. Dan juga tentang Nabi SAW, dan berita tentang Nabi ini sampailah Allah Ta'ala mencerahkan dada dia. Allah Ta'ala lapangkan dada dia untuk menerima agama Islam ini. Siapa dia peluk Islam? Dia peluk Islam. Wa fataha qalbahu al-ghadda li anwar iman, dan dibuka hati ni untuk menerima cahaya keimanan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersaksi wa fashahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad tu pesuruh Allah Taala. Dia bersaksi. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Dalam keadaan dia ni tak ada orang bagi tahu pun, tapi dia dengar berita Nabi, dia dengar tentang cerita agama yang baru ni, maka dia tertarik dan diselidik tentang agama ini. Sampailah dia tahu bagaimana keadaan ataupun berita tentang Nabi SAW. Walaupun mata dia belum lagi melihat Nabi SAW. Mata tak tengok lagi Nabi. Tak pernah lagi bertentang mata dengan Nabi SAW. Ataupun mendengar bicara daripada Nabi SAW. Telinga tak ada dengar lagi hadis-hadis Nabi ni. Akan tetapi tuan-tuan sekalian, dialah orang yang pertama yang beriman, yang meluk Islam di kalangan kaum dia. Di kalangan kaum atau Bani Muzani tadi, di Bukit Warqan. Ini bagaimana hebatnya anak muda ni. Tertarik dengan Islam. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Islam ni agama yang fitrah. Agama yang mengajak kepada fitrah, agama fitrah. Nak kepada ketuhanan, mencari Allah Ta'ala, nak kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini agama yang fitrah. Maka bila mana dia masuk Islam, tuan-tuan sekalian, dia menyembunyikan keislaman dia. Katamal fata al-muzani islamahu an qaumi ammatan. Dia menyembunyikan keislaman dia daripada kaum dia dan juga kepada pak saudara dia. Maka pak saudara dia tak tahu, dan juga kaum dia juga tak tahu. Wa ja'ala yakhruju ila syi'abin na'iyah liya'budallah azza wa jalla fi aknafiha ba'idan an anzarin nas. Maka dia keluarlah di lereng-lereng bukit untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari bukit sembah Allah Taala, beribadah untuk menyembah Allah Taala. Mana apa, walaupun tak tahu lagi ibadat macam mana, tapi dalam keadaan sembah Allah. Maknanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jauh daripada pandangan manusia. Dalam keadaan macam ni tuan-tuan sekalian, bagaimana kita lihat budak ni seorang yang kuat iman dia. Mana apa dia keluar cari tempat-tempat yang tak ada orang, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yataraqabu bi lahfatin wa shauqin al-yawm alladhi yuslimu fihi amuhu liyatamakkana min i'lan islamihi. Dalam keadaan tu tuan-tuan sekalian, dia sedih. Dalam keadaan dia nak tunggu-tunggu ni, dia sedih. Kenapa? Dia rindu supaya apa? Pak saudara dia ni masuk Islam. Dia tertunggu-tunggu bagaimana pak saudara dia ni biarlah masuk Islam juga sama macam dia. Maka dia pun sabar. Tuan-tuan sekalian, waliyam dia bisuhbati ila Rasul sallallahu wasallam alaihi ba'da an ghada asyauq ila liqa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku alaihi qalbahu wa yashghalu minhu lubbahu. Jadi oleh kerana rasa rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia nak sangat dapat bersahabat dengan Nabi. Walaupun tak pernah tengok wajah Nabi, tak pernah dengar percakapan Nabi, tapi rasa rindu kepada dia ni, nak sangat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang kita panggil apa? Hati dia membara. Nak juga tengok Nabi, nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma wajada al-fata al-mu'min anna sabrahu qad tala. Bila mana budak ni, anak muda ini yang beriman ini mendapati kesabaran dia dah panjang dah, lama dah dia tunggu.
Kaum dia tak beriman, pok saudara tak beriman juga. Berita siapa-siapa dah ni tentang Muhammad. Yang mana pok saudara dia jauh daripada Islam. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, yang mana dia banyak terlepas dah. Kita panggil apa, perkara-perkara daripada Nabi SAW. Maka dia bimbanglah, lepas ni takut terlepas lagi tentang Nabi ni. Maka dia jumpa pok saudara dia. Dia jumpa pak saudara dia mengatakan, ya ammu, laqad intazartu islamaka tawilan hatta nafila sabri. Wahai pak saudara, amba ni lama dah tunggu. Tunggu keislaman ayah lah, mana pak saudara ni. Lama dah tunggu, sampailah habis sabar ni. Sabar ni habis dah, tak boleh nak tunggu dah. فَإِن كُنْتَ تَرْغَبُ فِي أَن تُسْلِمَ وَيَكْتُبَ اللَّهُ لَكَ السَّعَادَةَ فَنِعْمَ مَا تَصْنَعُ. Jika sekiranya engkau inginkan masuk Islam, Allah Ta'ala akan tuliskan kepada kamu kebahagiaan, maka itulah sebaik-baik perkara yang kamu lakukan. Kalau masuk Islam, dapat kebahagiaan, Allah Ta'ala akan tulis benda itu. وَإِنْ كَانَتْ الْأُخْرَى, kalau jika sekiranya sebaliknya, fa'adzin li bi'an u'lina islami bainan nas, maka izinkan aku untuk menyatakan keislaman aku di hadapan manusia. Biar aku bagi tahu bagaimana keislaman aku ni di hadapan orang ramai. Tuan-tuan sekalian, bila dengar je kalimah Islam ni di telinga pak saudara dia, pak saudara dia tiba-tiba jadi marah. Tiba-tiba jadi marah sangat, hatta stashata ghadaban, sampai meluak-luak kemarahan. Pasal apa? Papuak dia ni sembah berhala. Maka dia mengatakan, uqsimu billati wal uzza, aku bersumpah demi berhala Lata dengan Uzza, la in aslamta, kalau kamu masuk Islam, la anza'anna min yadika kulla syai'in, aku tanggalkan semua daripada tanganmu ni. Aku tarik balik, aku ambil balik semua yang ada di tanganmu, semua sekali. Kuntu a'taituhu laka, apa-apa yang aku berikan kepada kamu. Wa usallimannaka al-lil faqah, dan aku serahkan kamu ni kepada dunia kepapaan. Allahu akbar. Ni cabaran ni tuan-tuan sekalian. Cabaran bagaimana nak masuk Islam. Bagaimana pak saudara dia ni mengguguk dia. Kalau menyatakan keislamanmu, aku tarik balik semua harta-harta yang aku berikan kepadamu ni. Orang kita tadi tu motor, kereta, rumah lah, baju, tarik belakang tuan-tuan sekalian. Kemudian dia kata lagi, wa la atrukanna farisatan lil auzi wal ju', dan aku akan tinggalkan kamu kepada menjadi mangsa kelaparan. Falam yuharrik hadha tahdid fi ghulamil mu'min sakinan. Akan tetapi tuan-tuan sekalian, pak saudara dia, uguk dia tadi, tekan dia tadi, tak menggugatkan dia. Tidak menggugatkan ketenangan dia. Mana apa dia ni rasanya tak ada apa. Nak ambil motor, ambil. Kan? Nak ambil kereta, ambil lah. Rumah, ambil. Tak gugat langsung tuan-tuan sekalian. Walam yaftut min azmihi syai'a, tak tergugat daripada keazaman dia walaupun sedikit. Fasta'ana ammuhu alaihi biqaumihi. Kemudian pak saudara dia kata, tak boleh jadi ni. Kita kena minta tolong dengan kaum pula. Kali ni kaum tu mari. Maka kaum dia mari, fahabbu yurahibunahu wa yuraghibunahu. Takut-takutkan dia. Takut-takutkan dia, mengancam dia, menggertak dia, menekan dia, macam-macam lah nak kata tuan-tuan sekalian. Supaya apa? Budak muda ni keluar daripada agama Islam. Keluar daripada beriman kepada Nabi SAW. Ini yang berlaku. Maknanya apa? Bagaimana cabaran atau ujian bagi mereka yang inginkan kebenaran, yang mencari kebenaran, yang duduk dalam agama Islam ini, dia ada ujian dia. Maka tuan-tuan sekalian, kata budak muda ini, if'alu ma syi'tum, buatlah apa kamu nak buat, fa ana wallahi muttabi'un Muhammadan. Maka dia kata apa? Fa ana, dan aku dan Allah Ta'ala, demi Allah Ta'ala, muttabi'un Muhammadan, aku akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu nak buatlah, ikut apalah nak buat kepada aku, buatlah.
tapi kau ikut Nabi. Wa tarikun ibadatal ahjar, dan kau tinggalkan ibadat sembah batu ni. Batu-batu ni bukan ada manfaat pun, mudarat pun tak ada. Mana bertinggalkan sembah berhala-berhala ini. Wa munsarifun ila ibadatil wahidil qahhar, dan aku akan menuju kepada beribadah kepada Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Wal yakum minkum wa min ammi ma yakun, dan yang mana jadilah kamu ni, dan pak saudaraku ni, mana ikut kamulah macam mana. Fama kana min ammihi illa an jaradahu min kulli ma a'tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, pak saudara dia ni, mana apa, takkan bagi dah apa-apa bantuan kepada dia. Maknanya apa? Segala bantuan ditarik balik. Ni. Kan? Bantuan skim tu ada tu ditarik balik mereka dah. Tak boleh dah. Bulanan katalah dapat apa? RM1,000 ditarik balik RM1,000. Dihentikan bantuan dia. Asalnya pak saudara dia ni beri sokmo belanja kepada dia. Murahnya hati pak saudara dia. Bila mana masuk Islam, tuan-tuan sekalian, terus dihentikan bantuan dia. Ditarik balik segala perbelanjaan yang diberikan tadi, kekayaan yang ada ditarik balik. Dan tuan-tuan sekalian, hatta baju yang dipakai. Nak cerita sampai baju yang dipakai ni, tuan-tuan sekalian, pak saudara apa? Cabut baju ni. Baju pun cabut juga. Allahu Akbar. Jenis manusia benda ni. Sampai ke baju pun suruh cabut juga ni. Cabut baju tuan-tuan sekalian, maka dia ada baju yang kasar. Yang untuk menutup jasad dia. Adalah selai baju yang kasar, pakaian yang kasar yang boleh menutup jasad dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, apa kedana tu? Kan? Makna apa kalau kita lah duduk tepat di lagu mana agak-agaknya? Kalau tarik balik, tarik habis, kata tak apalah kalau gitu semula lah. Kan? Tangguh semula lah masuk Islam. Kalau kita bimbang gitu tuan-tuan sekalian. Tetapi budak-budak ini, bagaimana keimanan dia kuat, tidak tergugat dengan dunia ni, tidak terancam dengan dunia yang hina ini. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, dalam satu ayat Quran Allah Ta'ala mengatakan, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah Ta'ala mengatakan, man kana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang nak kepada keuntungan akhirat, nazid lahu fi harsihi, kami akan tambah lagi keuntungan dia. Kami akan tambah lagi keuntungan dia. Nak akhirat, nak untung akhirat, kami tambah lagi untung dia di akhirat, tuan-tuan sekalian. Buat amalan, katalah buat amalan apa kita buat ni? Sembahyang berjemaah 27 darajat Allah Ta'ala beri. Satu kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala gandakan 10. Nampak? Kita buat benda-benda akhirat ni, Allah Ta'ala tambah lagi keuntungan kita. Baca Quran, satu huruf, bukan alif lam mim, alif saja, satu hasanah, 10 dapat. Kan? Lam pun 10, mim 10, 30, tuan-tuan sekalian. Maknanya apa? Siapa-siapa yang nak kepada keuntungan akhirat, Allah Ta'ala akan tambah lagi keuntungan akhirat dia. Wa man kana yuridu harsad dunya, barang siapa yang nak keuntungan dunia, nak dunia je, nak habuan dunia saja, nu'tihi minha, kami akan berikan daripadanya. Nak dunia sekadar nak kerja dunia, ambillah mu dunia ni, ambil. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, Allah Ta'ala mengatakan tidak ada bahagian akhirat untuk dia. Tak ada. Allahu Akbar. Rugi tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kita ni, Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana kita kena kejar akhirat ni, bukan kejar dunia. Nabi naik sampailah ke langit ke-7, sampailah ke Sidratul Muntaha. Nabi lihat bagaimana dunia ni kecil sangat, dunia ni. Tidak ada apa pun dunia ni, tuan-tuan sekalian, pasir saja. Nabi naik ke alam, Nabi naik ke langit yang mana melihat luasnya alam, luasnya akhirat ini, tuan-tuan sekalian. Nak dibandingkan dengan dunia yang kita hidup di atas dunia ni pada hari ini, tidak ada apa-apa pun, tuan-tuan sekalian. Di antara lagi Nabi mengatakan, man kanatil akhirah hammuhu ja'alallahu ghinahu fi qalbih.
Barang siapa yang akhirat, dia nak akhirat, dia nak kepada akhirat ni, habbuhu, maknanya apa? Keinginan dia untuk akhirat. Ja'alallah ghinahu fi qalbihi. Allah Ta'ala akan jadikan kekayaan pada hati dia. Hati dia kaya dah, tuan-tuan sekalian. Wa ja'ala lahu syamlahu. Allah Ta'ala akan himpunkan, kita panggil urusan-urusan dia. Urusan dia mudah-mudah je, insya-Allah, tuan-tuan sekalian. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Dunia dia akan datang pada dia. Dia tak minta dunia, tapi dunia dia akan datang kepada dia dalam keadaan raghimatun. Dia pun tak berhajat pada dunia ni. Ni raghimah, tuan-tuan sekalian. Wa man kanatid dunya hammuhu. Barang siapa yang dunia ni menjadi keinginan dia, nak sangat kejar dunia ni, siang malam kejar dunia, siapa tak sembahyang bang, siapa tinggalkan majlis ilmu, siapa tak ingat dah nak baca Quran dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Ja'alallahu faqruhu baina ainaihi. Allah Ta'ala akan jadikan di antara dua mata di kefakiran. Fakir semua walaupun duit banyak, tapi kerana apa? Dua mata ni jadi fakir semua, tuan-tuan sekalian. Benda hak dia kaya pun dia rasa miskin lagi. Ni bahaya ni. Bila mana dunia menjadi keinginan dia, ada 10 juta pun tak cukup lagi, tuan-tuan sekalian. Ada berapa puluh juta pun tak cukup lagi. Ni bila mana keinginan dunia tadi tu berada pada diri dia. Dan Nabi kata wa farraqa alaihi syamlahu. Allah akan pecahkan urusan dia. Yang mana jadilah tak tenang, bimbang. Allah sebab duit mana ni, duit banyak ni, bimbang, tak boleh nak tidur lah, gini-gini, tak tenang. Pasal pitih banyak. Tengok orang pitih nak banyak, tidur lena, tuan-tuan sekalian. Orang pitih banyak ni bimbang. Pitih dia kat orang curi ke sebagainya. Jadi tak tentu, tak tenang dan sebagainya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Dan tidak datang dunia ini melainkan apa yang ditakdirkan, apa yang dia usahakan saja. Hak dia kerja tu dah, hak boleh dunia dia. Tengok bagaimana besarnya akhirat ini, tuan-tuan sekalian. Kalau kita cari akhirat, jadi budak-muda ni bagaimana dia mencari akhirat, dia meninggalkan dunia. Walaupun pak saudara dia tadi ni nak beri macam-macam pada dia, akan tapi dipilih Nabi SAW. Dipilih Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sekalian. Kemudian dia pun pergilah ke Madinah. Pergi ke Madinah, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan meninggalkan kekayaan yang ada di belakang dia tadi. Sebenarnya daripada kecil lagi, tuan-tuan sekalian, yang mana dibela oleh pak saudara dia yang kaya dengan kenikmatan tadi tu. Tapi dia mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia cepat-cepat mempercepatkan langkah dia. Boleh nak jumpa Nabi ni, bersegeralah. Siapa-siapa nak cepat sangat, tuan-tuan sekalian, menyebabkan baju hak dia pakai tadi terkoyak. Derah sangat. Dah lah baju ada setunya, pakaian dia. Orang dulu tak banyak baju macam kita. 2-3 lah je, paling banyak 2 lah paling banyak. Kita ni 100 lah dah habis lagi, tuan-tuan sekalian. Jadi bila mana terkoyaklah pakaian dia tadi, maka tuan-tuan sekalian, terkoyak 2. Maka dia buat sebahagian, dia buat kain lepas, sebahagian lagi dia pakailah baju. Kemudian dia datang ke masjid Nabi SAW, tidur di masjid Nabi. Orang nak kenal dia. Pasal dia budak muda, hak baru mari, tuan-tuan sekalian. Falamman balaja al-fajr wa waqafa qariban min babil hujratin Nabi alaihi salatu wassalam. Bila mana terbitnya fajar, dia pun berdiri berdekatan dengan bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada semalam dia mari nak tunggu-tunggu Nabi ni. Wa ja'ala yatarakkabu fi lahfatin wa syauqin. Duk tunggu-tunggu, rindu sangat ke Nabi ni. Tak pernah tengok tapi rindu sangat dah. Tal'atar rasuli, kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bilik Nabi. Duk tengok bila Nabi nak keluar ni. Tuan-tuan sekalian, bila mana Nabi keluar, fama in waqa'a basaruhu alaihi hatta tahallalat. Tengok Nabi keluar, dapat tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian, sehingga tahallalat ala khaddai. Menangis kawan ni. Allahu akbar. Kita pun sama, tuan-tuan, tak pernah tengok Nabi kita ni. Tak pernah tengok Nabi, tuan-tuan sekalian. Jadi bagaimana perasaan orang yang dapat tengok wajah Nabi sampai menangis, mengalirkan air mata dia. Wa sya'ara ka'anna qalbahu yuridu an yakfiza min baini jambayhi
sampai dia merasakan hati dia nak melompat keluar dah. Dapat tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak meluahkan kalau boleh nak bagi salam tak pedah ke Nabi ni. Ni dia. Tuan-tuan sekalian, walamma qudiyatus salah, habis sembahyang, Nabi macam biasa Nabi bangun. Macam biasalah kebiasaan Nabi akan bangun, Nabi akan tengok wajah-wajah manusia, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok sorang. Tengok ada budak ni, budak muda. Maka Nabi tanya, "Mimman anta ya fata?" Mimman anta ya fata? Siapa dia ni wahai budak, anak muda? Faqala lahu masmuka, maka Nabi tanya, nama apa nama? Maka dia kata Abdul Uzza. Nama aku Abdul Uzza, benda hamba kepada berhala itulah. Nabi kata, tak, tukar nama ni, namamu Abdullah. Nabi tukar selalu, tuan-tuan sekalian. Nama-nama hak buruk ni Nabi akan tukar selalu. Summa dana minhu wa qala, Nabi dekatkan diri Nabi kepada dia. Nabi kata, inzil qariban minni. Tinggallah berdekatan dengan rumah saya. Wa kun fi jumlati adiyafina, inilah tetamu saya, Nabi kata. Fasaran nas munzu zalikal yaum, kemudian manusia pada hari itu panggil dia apa? Abdullah. Dan juga sahabat memberikan gelaran kepada dia sebagai apa? Zul bijadaini, pemilik dua pakaian kasar tadi. Sebab apa? Pakaian terkoyak ketika pada dia datang nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang tu kita panggil apa? Sahabat ni nama dia Zul bijadain, yang memiliki dua pakaian kasar, tuan-tuan sekalian. Jadi jangan tanyalah bagaimana kegembiraan dia bila mana dapat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana dia dapat menyaksikan majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat duduk majlis Nabi ni rasa gembira sangat dah, tuan-tuan sekalian. Wa yusalli khalfah, dapat sembahyang belakang Nabi pula. Kan macam kita dah dapat duduk dengan ulama, Allah rasa gembira duduk dengan ulama ni. Dapat pula sembahyang belakang ulama pula, tambah gembira lagi kita ni. Wa yataballa bi syama'ilihi, kenyang dengan akhlak dan apa ni kita panggil keistimewaan, apa yang ditunjukkan oleh ulama tadi sebagai contoh. Jadi dia pula jumpa Nabi, kenyang dengan tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad nadatud dunya fa asaba uzunaihi an sima'i aswatiha wa aqbala al-akhirati yatlubuha fi kulli sabil. Yang mana dunia panggil dia membekakkan telinganya daripada mendengar dunia, dan dia datang kepada akhirat, dia mencari pada setiap jalan. Laqad talabaha bid-du'a alladhi kana yaj'aru bihi fi khashyatin wa khushu'in. Yang mana tuan-tuan sekalian, budak muda ni selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang penuh khusyuk, dalam keadaan yang penuh ketakutan, sehingga orang panggil dia apa? Al-Awwah. Al-Awwah dengan makna apa? Perintih. Perintih dia apa? Orang yang banyak rintih. Pada apa? Kerana dia sangat takut pada Allah Ta'ala. Dia berintih. Dia orang yang berintih lah. Orang yang hendak sangat keampunan Allah Ta'ala ni, dia akan berintih kepada Allah. Jadi sahabat dipanggil Al-Awwah. Wa talabaha bil Quran, dan dia mencari Al-Quran. Dia mencari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Fakana la yafta'u bi yu'attiru bi syadha ayati al-bayyinati arja' basli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan sekalian, dia takkan tinggalkan wangian thayyibah yang baik daripada ayat-ayat Al-Quran di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar Quran. Wa talabaha bil jihad, dan dia juga mencari jihad. Berjihad juga. Fakanat la tafutuhu ghazwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia tak pernah terlepas daripada peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana apa semua benda yang ada ni dia buat belaka. Satu hari tuan-tuan sekalian, pada peperangan Tabuk, Zul Bijadain ini diminta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berdoakan dia. Dia minta Nabi doakan dia supaya apa? Mati syahid. Dia minta dengan Nabi minta Nabi doa. Fada'alahu bi yu'sima damahu bi suyufil kuffar, maka Nabi doa dia ni supaya apa? Terselamat daripada pedang orang kafir. Maka dia kata, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayahmu dan juga makmu ya Rasulullah, bukan ini aku nak. Aku bukan nak ni, aku nak mati syahid, tuan-tuan sekalian. Doa dia minta dengan Nabi nak mati, dia bukan nak hidup, tuan-tuan sekalian. Nabi doa dia supaya dia hidup.
dapat selamat daripada orang kafir. Dia kata, ya Rasulullah, bukan hak ni aku nak ni. Aku nak hak lain. Maka kata Nabi SAW, "Idza kharajta ghaziyan fi sabilillah," jika sekiranya kamu keluar ghaziyan fi sabilillah, dalam keadaan nak berjihad fi sabilillah, famaritta famutta fa anta syahidun. Keinginan nak keluar, tapi bila mana nak keluar ni sakit. Nak keluar dah ni tapi sakit, kemudian mati, maka Nabi kata dia akan dapat syahid. Fa anta syahidun, maka kamu akan mati syahid. Wa idza jamahat bika dabbatuka fasaqatta faqutilta fa anta syahid. Maka Nabi SAW mengatakan, wa idza jamahat bika, jika tungganganmu ni tiba-tiba jadi liar. Tiba-tiba macam naik kuda ni, dia liar kuda ni. Dia nampak atas sekalian, jatuh pula kawan ni, contohlah. Mati dengan sebab tadi tu, mana apa? Kuda jadi liar. Nabi kata, tapi nak pergi berjihad fisabilillah, maka Nabi kata, fa anta syahidun, maka dia mati syahid, tuan-tuan sekalian. Nabi kata gitu. Dia pun tuan-tuan sekalian, tak apalah. Lepas tu, lam yamji ala hadzal hadis, tak lama daripada dia dengar hadis Nabi SAW ini, sehari semalam saja tuan-tuan sekalian, demam kawan ni. Allah, demam tu. Hatta hummal fata, budak muda ni demam, dan dia mati. Allahu akbar. Dalam keadaan dia nak berjihad fisabilillah. Dia demam, kemudian dia mati, tuan-tuan sekalian, yang mana dia dapat mati syahid. Laqad mata muhajir ila Allah, dia mati dalam keadaan dia berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, mujahidan fi sabilillah, dalam keadaan nak berjihad fi sabilillah. Ba'idan anil ahli wal ashir, jauh daripada keluarga dan apa kita panggil ashir, dia punya kaum-kaum dia tadi tu. Ghariban anil watani wad dar, yang jauh daripada negara dia, yang dia apa kita panggil, dia orang asing lah, bukan orang tepat tu kan. Fa'awadahu Allahu an zalika kulli khairu iwad, maka Allah Taala gantikan dia dengan sebaik-baik gantian. Falaqad khatta lahu sahabatul kiram qabrahu bisawaidihim at-tahirah, para sahabat menggali kubur dia. Para sahabat Nabi SAW menggali kubur dia, dan Nabi sendiri yang turun dalam kubur tu. Allahu akbar. Wa nazala fi qabrihi ar-rasulul karim sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi. Nabi hok turun, tuan-tuan sekalian. Bayang Nabi hok turun. Wa sawwahu lahu bi yadayhi syarifataini, Nabi yang meratakan dengan tangan Nabi yang mulia. Wa laqad dallahu ila qabri syaykhani, yahulu jenazah siapa dia? Syaykhan, iaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nabi hok duk bawah, Abu Bakar Umar hulur jenazah, tuan-tuan sekalian. Dah apa lagi kemuliaan ini? Yang Nabi mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, qarraba ilayya akhakuma, dekatkan kepada aku saudara kamu ini. Fa anzalahu ilaihi, diturunkan tuan-tuan sekalian jenazah dia. Fatanawalahu minhuma, Nabi ambil dan Nabi tanam dia di lahad dia, tuan-tuan sekalian. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Mas'ud, dia tengok saja peristiwa ini, dia kata, laitani kuntu sahiba hadhil khufrah. Dia kata, kalaulah aku ni jadi tuan kubur ni, kan? Kalau aku jadi tuan kubur ni, kan siapa? Hak tanah ni Nabi SAW, hak hulu ni jenazah aku ni Abu Bakar dengan Umar, tuan-tuan sekalian. Maka dia kata, wallahi waditu law kuntu makanahu, aku nak sangat kalau aku berada di tempat dia. Wa qad aslamtu qablahu, yang mana aku ni telah masuk Islam sebelum dia lagi. Kalau ikut kan, naklah macam ni, kan, tuan-tuan sekalian. Yang mana masuk Islam sebelum daripada Zulhijjah ini selama 15 tahun, tuan-tuan sekalian. Itulah di antara cerita bagaimana seorang sahabat Nabi yang namanya Zulhijjah ini, yang mana tuan-tuan sekalian menjadikan akhirat dia sebagai tujuan utama dia. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita dah masuk bulan Syaban ini, kita makin kuatlah, semakin kuat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lepas Syaban, Ramadan dah, tuan-tuan sekalian. Ni menapa tak lama dah kita nak sampai Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat sempat dalam bulan Ramadan yang akan datang, tuan-tuan sekalian. Amin rabbal alamin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarat salawat, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. InsyaAllah semangat pada tuan-tuan sekalian untuk kuliah insyaAllah. Wallahu ta'ala alam.